Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan jilsah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam ini, insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita tentang al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Kalau 2 minggu yang lepas kan, ataupun dalam beberapa minggu ini, kita ambil 2 tajuk yang pertama, iaitu fa'il dan na'ibu al-fa'il. Jadi pengarang kita memulakan dengan jumlah fi'liyah. Dan sesuailah dengan keadaan, sebab apabila pengarang kita mulakan dengan isim yang dengan i'rab fa'il, beliau memulakan dengan i'rab fa'il madhi, i'rab fa'il amar, i'rab fa'il mudhari'. Jadi apabila menceritakan tentang i'rab isim dan dimulakan dengan al-marfu'at, beliau memulakan dengan al-fa'il, diikuti oleh naibu al-fa'il. Jadi pada hari ini kita akan sampai kepada kalau istilah yang selalu saya guna adalah salbu al-mawdu'. Kalau sebut nahwu ni barangkali lah, wallahu alam lah, barangkali pada ustaz lah yang paling banyak kita sebut mubtada khabar, mubtada khabar kan. Antara yang paling banyak yang kita sebut bila sebut pasal nahwu, mubtada marfu', khabar marfu', mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah, khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Sebab kebiasaannya dalam boleh jadi dalam konsep kita belajar di Malaysia, kita banyak mulakan dengan jumlah ismiyah terlebih dahulu, mubtada khabar terlebih dahulu. Jadi insya-Allah tajuk pada malam ini adalah mubtada dan khabar. Jadi mubtada dan khabar adalah dua isim yang marfu', dua isim yang marfu' selain daripada fa'il dan naib fa'il. Jadi kita share sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap kita mencari dulu. Share. Alhamdulillah. Al-mubtada' wal khabar. Baik, jadi senang ceritalah ya. Kalau kita ringkaskan ceritanya, mubtada' dan khabar inilah yang kita boleh anggap sebagai solbul mawdu'. Kalau sebut nahwu tu dia punya intipati dia mubtada' khabar. Faham mubtada' khabar, insya-Allah fahamlah nahwu. Insya-Allah. Kan? Kalau mubtada' khabarnya kita teraba-raba, maka teraba-rabalah kita dalam mencari dan dalam i'rab kan. Betul lah, tajuknya sangat luas kan. Kita mula dengan alamatul i'rab, kita mula dengan isim, fi'il, harfun kan. Kemudian kita mula dengan alamatul i'rab. Berpusing-pusing tajuknya. Tetapi dia punya isi dia, kita kata apa? Intipati dia terletak di sini, mubtada' khabar. Faham mubtada' khabar, insya-Allah. Fahamlah nahwu, insya-Allah. Kan? Kalau mubtada' khabarnya kita bermasalah, maka bermasalah lah. Sebab apa? Sebab nahwu itu sebenarnya tujuan kita belajar nahwu ni supaya kita
membaca dengan baris yang betul. Kan? Contohnya al-mubtada'u wal khabaru. Kenapa dibaca al-mubtada'u? Kenapa tidak dibaca al-mubtada'ah? Kenapa tidak dibaca al-mubtada'i? Sebenarnya boleh baca sebenarnya kan, tapi kita ambil yang aliran perdana lah. Bila kita nampak perkataan tu, kita akan mula baca dengan marfu'. Kan? Jadi sebab apa? Sebab kita kenal kan, kita kenal dan kita boleh i'rab. Contohnya kita takdirkan al-mawdu'u al-mubtada'u. Jadi kita takdirkan bahawa dia khabar marfu'. Sebab itu kita baca dengan marfu'. Kan? Baik. Jadi sebab apa kita selalu jumpa mubtada' khabar ni? Sebabnya apabila kita menulis, apabila kita bercakap, apabila kita menulis, kan, kita buat ayat dalam bahasa Arab lah ya, dalam bahasa Arab, hatta dalam bahasa Melayu, hatta dalam bahasa Inggeris. Sebenarnya rukun ayat tu dua perkara kan, rukun ayat. Kita ada subjek, kita ada predikat. Subjek apa dia? Subjek ni adalah kita boleh kata watak lah kan. Contohnya Ali. Ali seorang pelajar. Jadi watak ni watak subjek kan, subjek. Tidak semestinya orang kan. Buku itu bermanfaat. Kan? Maksudnya dia ada sesuatu dan ada khabar. Apa dia khabar? Cerita dia. Predikat. Kan? Cuma dalam bahasa yang membezakan bahasa Melayu dengan bahasa Arab, dalam bahasa Arab, subjek dan predikat ni dia ada dua. Kan? Satu dalam bentuk jumlah ismiyah, mubtada' khabar. Satu lagi dalam bentuk jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Ali sedang berjalan. Jadi bahasa Melayu kita subjek predikat sedang berjalan kan. Bahasa Arabnya juga subjek predikat kan. Tetapi yamshi aliyun. Jadi Ali itu yang belakang tu adalah subjek. Predikat dia adalah yamshi, sedang berjalan kan. Jadi sebab itulah bila kita faham solbul mawdu' ini, kita pegang betul-betul mubtada' khabar, yang lain-lain itu akan insya-Allah pelan-pelan dia akan datang. Kan? Kalau ustaz beri perumpamaan mubtada' khabar ni dan fa'il sekali umpama kita panggil apa tu ya? Highway kan, kalau kita nak pergi ke Kuala Lumpur kan. Jadi jalan paling mudahnya kalau daripada rumah ustaz di Padang Mengkuang, ustaz akan ke Ajil, daripada Ajil ustaz akan ambil highway. Straight jalan. Straight jalan. Jalan besar. Sepatutnya semua orang kenal. Sepatutnya semua orang tahu. Tidak ada masalah sepatutnya. Itu mubtada' khabar. Lepas tu kita jumpa pula lepas mubtada' khabar isim kana, khabar inna. Yang tu yang apa? Yang daripada jalan besar itu, highway itu, ada jalan kecil-kecil dia, jalan penyambung dia. Contohnya daripada Bukit Payung ke Telemong contohnya kan. Kemudian ada pula jalan-jalan sampingan, jalan-jalan kampung, lorong-lorong dan sebagainya. Tu yang lebih kecil-kecil lagi. Jadi yang kita nak pegang terlebih dahulu adalah mubtada' dan khabar. Itu sebagai muqaddimah. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada'u wal khabaru. Qala, selalu Ustaz sebut bila qala ini Ustaz akan bertanya manil qailu? Siapa yang berkata? Ustaz percaya bukan Ustaz seorang lah ya. Ramai guru-guru yang mengajar bila sampai dekat qala ke sini dia akan tanya manil qailu? Al-qailu huwa Ibnu Ajurrum. Jadi pengarang matan Ajurumiyah yang berkata Bab al-mubtada'u wal khabaru. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'u al-'ari 'anil 'awamil lafziyah. Sampai situ. Wal khabaru huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Nahu qaulika Zaidun qa'imun waz zaidani qa'imani waz zaiduna qa'imuna. Bab mubtada' dan khabar. Mubtada' itu adalah ismun. Jadi sekali lagi bila sebut ismun, dia bukan fi'lun, dia bukan harfun. Marfu', dia tidak boleh jadi mansub, tidak boleh jadi majrur. Dah ustaz, Zaidun qa'imun masuk inna Zaidan qa'imun. Dia tak jadi mubtada' dah. Inna Zaidan qa'imun, Zaidan dah jadi isim inna kan. Jadi kalau dia mubtada' ni mesti marfu'. Mesti marfu'. Al-'ari, nampak al-'ari. 'Ari tidak ada. Ari tidak ada. Apa yang tidak ada? Dia tu tidak maksudnya mubtada' ini di depannya tidak ada kan. Dia tu tidak ada, tidak bersama-samanya awamil lafziyah. Tidak ada inna, tidak ada kana, tidak ada fa'il. Kalau Zaidun tu
Zaidun qaimun ni kita kata qama Zaidun. Jadi Zaidun dia tak jadi mubtada lah. Sebab qama itu awamil. Awamil lafziyah. Dia akan jadi fa'il. Kan? Sama juga macam tadi kan. Inna Zaidan qaimun. Dia tak jadi mubtada lah. Sebab inna itu telah mengubah dia daripada mubtada kepada isim inna. Sama juga kalau kita masukkan kana. Kana Zaidun qaiman. Dia tak jadi mubtada lah. Kan? Dia jadi isim kana. Sebab tu dia kata al-ari. Ari ni maksud apa? Ari maksudnya tidak ada. Kan? Dia tidak ada awamil lafziyah bersama dia. Dia isim marfu, maksudnya jelas lah kata orang kan. Kata orang bila kita mari nampak nampak satu isim berada depan-depan, tidak ada awamil lafziyah depan dia tu, secara zahirnya mubtada lah dia kan. Wal khabaru pula, khabar itu pula adalah huwal ismul marfu'. Sama. Dua perkara yang pertama ni sama. Dia adalah isim. Maksudnya fi'lun dan harfun tidak termasuk dalam bab ini. Terkeluar kan. Al marfu' sama juga kan. Kita ambil contohnya Zaidun qaimun. Qaimun kan, khabar kan, qaimun. Dah ustaz, kalau kita tambah kana Zaidun qaiman. Tak jadi marfu' dah. Betul lah. Sebab dia bukan lagi khabar. Dia jadi khabar kepada inna. Kan? Okey. Al-musnadu ilaihi. Jadi itulah cerita dia. Kan? Itulah cerita dia. Kan? Jadi dia nak bagi tahu je mubtada tu, ilaihi tu balik pada mubtada. Kan? Jadi mubtada cerita dia. Mubtada ni Ustaz guna istilah watak kan. Bolehlah watak kan. Subjek sesuatu lah. Orang ke, binatang ke, barang ke, apa-apa ke kan. Apa-apa saja kan. Isim yang marfu' yang berada depan tu, dan khabar ini cerita dia. Kan, cerita kepada al-musnadu ila apa? Ilaihi ila al-mubtada kan. Baik. Nahu qaulika Zaidun qaimun. Zaidun mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Qaimun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Az-Zaidani qaimani. Az-Zaidani mubtada' juga, khabar juga. Mubtada' khabar. Mubtada' juga, marfu' juga kan. Mubtada' marfu' tetapi tanda berbeza. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Qaimani khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Waz-zaiduna qa'imuna. Zaiduna mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Qa'imuna khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Okey, baik. Wa aqulu manil qailu? Siapa yang berkata? Al-qailu huwa Asy-Syaikh Muhammad Muhyiddin. Huwa syarih li matan al-Ajurumiyah al-musamma bi at-Tuhfah as-Saniyah. Jadi kitab kita yang kita sedang belajar ni nama dia Tuhfah Saniyah, syarah kepada matan Ajurumiyah kan. Tak apa Ustaz ulang kali ya insya-Allah kan. Biar lekat tu. Syekh Muhammad Muhyiddin. Al-mubtada' ibarah amma jtama'a fihi salasatu umur. Jadi kalau pengarang kita kata mubtada ni isim marfu' al-'ari 'anil awamil al-lafziyah. Jadi syarah dia mubtada ni adalah yang ada padanya tiga perkara. Kan? Jadi sama je. Kalau kita tengok sama seperti apa yang Ustaz syarah dia kan. Al-awwal ayyakuna isman. Al-awwal yang pertama ni kan, yang pertama ayyakuna isman. Jadi yang pertama, syarat pertama adalah dia mesti isim. Fa kharaja an zalika al-fi'lu wal harfu. Sama tak macam saya kata kan? Baik. Fi'il dan harf terkeluar. Bukan, maksudnya tidak sesekali menjadi mubtada'. Fi'il dan harf. As-sani, perkara yang kedua adalah ayyakuna marfu'an. Dia mestilah marfu'. Kalau itu awal-awal itu nampak perkataan itu mansub atau majrur, dia bukan mubtada'. Contohnya bukan marfu'an kat sini. Confirm bukan mubtada' kan? Confirm bukan mubtada'. Sebab apa? Dia mansub. Marfu'an, mansub. Fa kharaja bidzalika al-mansub wal majrur bi harfi ja asli. Baik. Wasalis, yang ketiga pula ayyakuna 'ariyan 'anil awamilil lafziyah. Jadi tidak ada bersama dia awamil lafziyah, amil kan. Antara contoh amil tu yang saya sebut tadi, tidak ada inna, tidak ada kana dan tidak ada fi'il. Sama.
Sama-sama syarah. Wa makna haza, dan maknanya adalah ayyakuna khalian. Khalian arian ni sama makna lah ya. Tapi arian ni berhati-hati sikitlah sebut kan. Sebab kita ni biasanya kita terjemah sebagai ari itu tidak berpakaian kan. Tidak berpakaian. Dari segi makna lebih luas sebenarnya bahasa Arab ni. Sebab tu kalau bahasa Melayu sebut telanjang, kita rasa macam dia sedikit lucah lah kan. Tetapi bahasa Arab ari tak ada masalah. Ari maksudnya tidak ada. Tidak ada apa tu? Bukan tidak ada pakaian saja. Sini tidak ada awamil. Jadi arian khalian maknanya sama. Tidak ada. Kosong. Tidak ada. Tidak ada apa? Minal awamil al-lafziyah. Apa dia? Mislu al-fa'il. Kan? Mislu al-fa'il. Contohnya tadi. Qama Zaidun. Kan? Qama Zaidun. Jadi Zaidun tak jadi mubtada lah. Sebab ada fa'il. Qama. Kan? Jadi Zaidun itu akan jadi fa'il. Kan? Baik. Wa mislu kana wa akhawatuha. Wa mislu kana wa akhawatiha. Contoh yang lain, kana. Contoh tadi, kana Zaidun qa'iman. Jadi, Zaidun tak jadi mubtada lah sebab ada kana depan dia. Dia akan jadi isim kana. Fa'innal isma al-waqi'a ba'dal fi'li yakunu fa'ilan. Ustaz dah ulang 2-3 kali contoh kan. Au naiban anil fa'il ala ma sabaq. Sama ada fa'il ataupun naib fa'il. Wal ismu al-waqi'u ba'da kana au ihda akhawatiha yusamma ismu kana wala yusamma mubtada. Jadi kalau depan dia ada kana, kita namakan dia sebagai ismu kana. Dia bukan lagi mubtada. Ustaz bagi contoh sekali dengan inna kan. Inna Zaidan qa'imun. Tapi Zaidan situ dah terang-terang dah bukan mubtada sebab Zaidan mansub. Kita dah kenal dia ni bukan mubtada. Okey, baik. Wa misalul mustawfi hadhihi al-umur as-salasah, yang cukup syarat al-mustawfi, cukup syarat kan, hadhihi al-umur as-salasah, yang cukup tiga perkara ini adalah Muhammadun min qaulika Muhammadun hadirun. Contoh dia bagi Muhammadun hadirun. Contoh yang biasa Ustaz buat dalam kelas, Muhammadun talibun. Hafallah Muhammadun talibun tu. InsyaAllah kalau sempat nanti kita buat ayat kan, Muhammadun talibun tu. Fa innahu ismun marfu'un lam yataqaddamhu amilun lafziyun. Pada jadi cukuplah syarat. Yang pertama dia isim apa ni? Muhammad kan, Muhammad. Contohnya Muhammad kan. Dia adalah isim. Yang kedua dia marfu'. Yang ketiga tidak ada awamil lafziyah kan. Tidak ada fa'il, tidak ada apa kana. Wal khabaru, khabar pula adalah huwal ismul marfu' alladhi yusnadu ilal mubtada. Jadi khabar adalah isim. Dia sama dia adalah isim. Dia adalah marfu'. Cuma yang beza dia adalah cerita kepada mubtada. Dinisbahkan kepada mubtada. Kan? Au yuhmalu alaihi fayatimmu bihi ma'ahu al-kalam. Jadi dengan adanya khabar barulah sempurna percakapan. Dengan adanya khabar barulah sempurna sesuatu ayat. Wa misaluhu hadirun min qaulika Muhammadun hadirun. Nampak tak? Kalau Muhammadun saja ayat tak sempurna. Apa dia Muhammad? Apa dia? Dah ada wataknya, kan? Dah ada subjeknya. Tapi apa dia? Hadirun. Barulah kita tahu. Oh, Muhammad ini hadir. Jadi bahasa Melayu kita pun hadir juga kan? Baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi itu takrif kan? Apa dia mubtada, apa dia khabar. Apa dia syarat mubtada, apa dia syarat khabar. Baik, hukum. Wa hukumu kullim minal mubtada'i wal khabari ar-raf'u kama ra'aita. Jadi hukum mubtada khabar ni marfu' lah. Mubtada marfu', khabar marfu'. Hafal lah kan. Kalau tak hafal memang dah ingat kan. Mubtada marfu'. Jadi jangan sesekali bila i'rab mubtada mansub atau mubtada majrur. Itu kesalahan yang tidak boleh dimaafkan dalam nahwu kan. Jadi antara kesalahan yang besar lah kita sebut kan. Mubtada mansub, mubtada majrur. Tidak pernah wujud kan. Tidak pernah wujud. Mubtada mesti marfu'. Khabar mesti marfu'. Wa hadha ar-raf'u imma an yakuna bi dhammah zahirah nahu Allahu rabbuna
wa Muhammadun nabiyuna wa imma ayyakuna marfu'an bi dhammah muqaddarah litta'adzur nahu Musa Mustafa minallah. Mustafa minallah. Mustafi ke Mustafa situ? Mustafa. Sepatutnya baris tu di atas fa Mustafa minallah. Wadahu Laila fudla an-nisaa. Fudlan nisaa. Okey, baik. Bila kita bincang tentang tanda dulu, kita panjang perbincangan kita kan. Kita dah bezakan tanda ni kadang-kadang dia zahir, kadang-kadang dia muqaddarah kan. Jadi pengarang kita isyaratkan isyaratkan contohnya Allahu Rabbuna. Jelas Allahu lafzul jalalah Allahu marfu' bi dhammah. Lafzul jalalah mubtada marfu' bi dhammah. Allahu hu. Rabbu. Nanti orang kata sebab apa Ustaz? Dia yang jadi khabar tu setakat Rabbu je, Rabbu kan. Dia jadi apa mudhaf. Tu dia apa kita panggil dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli al-jarri mudhafun ilaih. Rabbu. Kita nampak je Rabbu. Allahu nampak dia punya apa? Dia punya baris depan dia jelas kan. Rabbu baris depan dia jelas. Kita panggil dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Ni lebih jelas. Muhammadun kan, Muhammadun sama je, sama jelasnya. Nabiyyu. Dah tu dia mahal majrur dia adalah dhamir fi mabni ala as-sukun fi mahalli al-jarri mudhafun ilaih. Jadi khabar tu sekat nabiyyu. Muhammadun nabiyyu. Kan, Muhammadun nabiyyu. Jadi dua-dua tu dhammah dia adalah jelas. Kadang-kadang dhammah ini tak jelas. Ni sebenarnya tanda ni kita dah belajar semasa kita belajar tanda-tanda i'rab kan, tanda-tanda i'rab. Jadi pengarang kita isyaratkan kat sini sebab kadang-kadang dah lama belajar lupa pula. Macam itulah kita ni kan. Belajar balik, jangan bimbang kan. Lupa lagi, belajar lagi kan. Jadi belajar ni memang tak habislah kan, sentiasa belajar. Jadi satu lagi kumpulannya dia panggil dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Contoh dhammah muqaddarah lita'azur. Nanti kita terangkan. Musa Mustafa minallah. Mana mubtada? Musa lah mubtada dia. Kan? Apa cerita dia? Mustafa. Musa ini adalah Mustafa. Musa ini adalah pilihan Nabi Musa lah ya. Jadi dia ni mubtada. Kalau kita i'rab mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Dan nanti orang tanya, dah mana dhammah dia Ustaz? Dhammah dia ada tapi dhammatun muqaddarah. Gitu dhammah muqaddarah. Ada tapi ta'azur. Maksud apa ta'azur? Ta'azur maksudnya tak boleh zahir. Kan? Orang perempuan uzur tak boleh semayang. Sini ta'azur tak boleh zahir dhammah dia. Ada tapi tak boleh dizahirkan. Sebab apa? Huruf terakhir huruf alif, bukan huruf sin huruf alif. Musa, yang alif tu huruf akhir. Alif ini dalam bahasa Arab dia istimewa kan, alif ni istimewa. Dia dikira dalam huruf-huruf hijaiyah yang 29, tetapi dia tidak ada bunyi. Fungsi dia hanya memanjangkan suara kan, Musa. Jadi dia tidak terima baris. Tak boleh kita kata alif berbaris di atas, alif berbaris di bawah, alif berbaris di depan. Kan? Ada tapi tak nampak. Dhammahnya ada tapi tak nampak. Tak boleh dizahirkan. Sebab tu dipanggil dhammah muqaddarah li ta'azzur. I'rab dia Musa mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Mustafa sama juga khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Jadi huruf terakhir huruf alif bukan huruf fa. Dan baris tu sepatutnya berada di atas fa. Mustafa yang terpilih. Sama dengan Laila Fudla. Fudla An-Nisa. Sama je kan. Laila ni huruf akhir dia adalah alif. Alif ini tidak terima baris. Sebab tu kita panggil dhammah muqaddarah. Fudla pun sama. Kan? Fudla alif juga kan. Tidak dapat dizahirkan. Jadi kita panggil dhammah muqaddarah. Wa imma ayyakuna bi dhammah muqaddarah juga. Tetapi muni'a atau mana'a min zuhuriha as-saklu.
Kadang-kadang dia boleh zahir tapi berat pada lidah. Contohnya al-qadi huwal ati. Al-qadi. Boleh tak kita sebut al-qadi? Boleh. Kan? Tapi orang Arab tak sebut sebab asaqal. Kan? Berat pada lidah al-qadi. Lebih mudah sebut al-qadi. Al-ati boleh sebut? Boleh sebut tapi orang Arab tak sebut. Dia sebut al-ati. Kan? Jadi ceritanya adalah kadang-kadang dhammah tu zahir, Zaidun. Kadang-kadang dhammah tu muqaddarah dan memang tak boleh zahir. Contohnya Musa, kan? Kadang-kadang dhammah tu boleh zahir tetapi tidak dizahirkan. Muqaddarah juga, kan? Contohnya al-qadi. Kadang-kadang wa imma ay yakuna marfu'an bi harfin minal huruf allati tanubu 'anid dhammah nahu al-mujtahidani faizani. Jadi kalau kita tengok sini, ini balik kepada cerita tanda-tanda i'rab, kan? Jadi marfu' ni kadang-kadang tanda i'rab dia dengan alif, kadang-kadang dengan waw, kan? Jadi al-mujtahidani dua orang. Tanda di sini adalah al-alif. Jadi nanti jangan pula kita tanya dah al-mujtahidani faizani, kan mubtada tu. Kenapa mana dhammah dia? Sini tak perlu dhammah lah sebab tanda dia adalah alif. Sebab al-mujtahidani adalah musanna. Bila dia marfu' dengan alif. Kalau dia mansub dan majrur, tanda dia adalah ya. Al-mujtahidaini. Okey. ولا بد في المبتدأ والخبر من أن يتطابقا في الإفراد. Mubtada'nya mufrad, khabarnya juga kena mufrad. Nahu Muhammadun qaimun. Mufrad sama mufrad, kan? Mufrad sama mufrad. Wa tasniyah, musanna sama musanna. Nahu al-muhammadani qaimani. Wal jam' nahu al-muhammaduna qaimuna. Okey, kita ambil separuh-separuh dulu 3 perkara dulu. Dia 5 semua sekali tak? Muzakkar, muannas kan? Kita ambil 3 dulu. Kalau mubtada' ini khabar mufrad kan? Khabar mufrad. Okey, tak apa. Kalau mubtada' satu, khabarnya juga satu. Muhammadun qaimun. Kalau mubtada'nya dua, Muhammadani qaimani. Kan? Muhammadani qaimani. Kalau mubtada'nya ramai, jamak, maka khabarnya juga perlu ikut. Jadi khabar akan ikut bilangan, kan? Bilangan. Baik. Jadi dia akan ikut dalam ifrad, dia akan ikut dalam tasniyah, musanna, dia akan ikut dalam jamak. Baru 3, tambah lagi 2. Wa fit tazkir. Jadi kalau muzakkar ikut muzakkar. Macam contoh-contoh di atas muzakkar belaka kan? Kahazil amsilah, contoh yang di atas ni. Wa fit tasniyah, wa fit ta'nis. Kalau muannas ikut muannas. Nahu hindun qaimatun. Jadi yang belak sebut hindun qaimun. Hindun perempuan. Sebab tu khabari juga perlu muannas qaimatun. Wal hindani qaimatani wal hindatu qaimatun. Okey. Jadi sini maksudnya at-tatabuk, kan? Tatabuk ni maksudnya ikut. Khabar ikut mubtada'. Khabar ikut mubtada'. Okey, baik. Bismillah. Okey, baik. Jadi itu bahagian yang pertama. Kita masuk kepada bahagian yang kedua. Baik, dengar betul-betul. Al-mubtada'u kismani zahirun wa mudmarun. Masa tajuk fa'il pun kita jumpa ayat macam ni kan. Qala manil qailu? Al-qailu huwa ibnu Ajurrum. Syekh Ibnu Ajurrum. Kalau sebut al-imam pun okey. Al-imam Ibnu Ajurrum, tak ada masalah apa-apa. Qala wal mubtada'u kismani. Mubtada' itu ada 2 kumpulan. Zahirun wa mudmarun. Zahir jelas. Nampak jelas-jelas depan mata. Wa mudmar. Dan kadang-kadang datang dalam bentuk dhamir. Kan? Fazahiru ma taqaddama zikruhu. Adapun zahir ni contoh-contoh yang terdahulu. Mana dia? Kita tengok balik contoh-contoh yang dibagi. Start pada atas sana kan. Okey. Contoh dia bagi Zaidun. Ni mubtada' yang zahir. Zaidani, Zaiduna.
Semua mubtada ini contoh-contohnya zahir kan. Muhammadun zahir kan. Muhammadun lagi apa lagi? Allahu lafz jalalah, Muhammadun, Musa, Laila. Semuanya perkataan yang jelas zahir. Itu maksudnya zahir. Kan zahir. Bahasa Melayu zahir kan zahir. Jelas. Wa mudmar. Mudmar apa dia mudmar? Dhamir. Fa zahiru ma taqaddama zikruhu. Wal mudmar isna asyara. Jadi kalau kita perhatikan tau, bila setiap kali sampai pada dhamir, pengarang kita sebut isna asyara. Sedangkan kita hafal 14. Betul tak 14? Kita biasa hafal dengan apa? Huwa kan? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Kan 14 tu kan? Tapi kenapa 12 saja? Okey, dengar ya. Wahia, ana, wa nahnu. Nampak tak pengarang kita dimula dengan apa? Dengan mutakallim terlebih dahulu. Wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antunna. Itu dah nampak dah Ada satu yang kekurangan di situ. Wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hunna. Betul lah 12. Sebab apa? Sebab antuma di sini dia berulang 2 kali kalau kita buat apa? Yang kita duk selalu baca tu kan. Yang kita biasa hafal tu lah. Apa kita panggil tasrif kan. Fa'ala fa'ala falu huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma. Nampak huma berulang 2 kali. Kan? Huma berulang 2 kali. Dari huma. Huma berulang 2 kali. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Antuma anta antuma antum. Anti, antuma, antuna. Jadi, antuma juga berulang 2 kali. Sebab tu, pengarang kita dia kira 12 sahaja. Nahu qaulika ana qaimun. Nampak kat sini kan? Jadi, kadang-kadang kita duk belajar mubtada' marfu'. Mari ayat ana qaimun. Ustaz pun kata ana mubtada'. Kita pun kata, Ustaz, ana tu kan ana. Di mana dhammah dia? Kan? Mana dhammah dia? Sebab tu kita kena faham lah. Ana betul dia mubtada'. Kan? Dia mubtada'. Tapi pada masa sama, dia adalah dhamir. Kan? Dia adalah dhamir. Dhamir ini isim yang mabni. Jadi dekat sini akan tentukan sama ada antum faham tak faham mubtada' khabar ni. Kan? Betul mubtada' tu marfu'. Habis ana qaimun mana marfu' dia? Itu yang dipanggil i'rab mahallan. Dengar Ustaz i'rab. Ana dhamirun. Ingat ya bila dia isim mabni kita i'rabkan dia sebagai mabni terlebih dahulu. Dia adalah dhamir. Bila dhamir dia mabni. Ana dhamirun mabniyun. Mabniyun ala apa? Kita ambil kaedah paling mudah lah ya. Kita ambil tengok huruf terakhir dia. Huruf alif. Alif isi sukun kan. Jadi dhamirun mabniyun ala as-sukun. Lepas tu barulah kita tambah fi mahalli ar-raf'i mubtada. Fi mahalli ar-raf'i mubtada. Fi mahalli ar-raf'i mubtada. Okey, Ustaz tulis sikit. Tak apa, kita tidak ada apa yang perlu kita kejar. Begitu. Lambat sikit. Tak apa, kita teruskan je. Tengah-tengahkan dia. Kita bagi terus 36. Okey, mana ana dia? Ana. Apa contoh dia? Ana apa? Ana qaimun. Ana qaimun. Qaimun. Ana. Jadi kita nak ambil ana je. Ana. Merahkan dia. Okey. I'rabkan dia. Ana. Saya. Kita. Walaupun dia mubtada'. Tapi kita tak i'rabkan dia sebagai mubtada' secara terus. Kita kena beri hak dia yang dia lebih utama. Apa dia? Dia adalah dhamir. Dhamir. Bila dia dhamir. Dia mabni. Mabni ala apa? Mabni ala as-sukun. Di mana mubtada' dia? Mubtada' dia bahagian kedua ni. Fi mahalli ar-raf'i mubtada'. Dia dhamir. Pada masa sama dia adalah mubtada'. Dia pada masa sama dia mubtada'. Jadi ayat ni tuan hafal fi mahalli. Kan? I'rab mahallan. Kita beri warna apa? Warna biru InsyaAllah nampak kan. Fi mahalli ar-raf'i mubtada'. Qaimun tu, qaimun i'rab biasalah khabar Kita i'rab penuh lah.
Qaimun. Khabar. Mana khanya? Khabar. Marfu' wa alamatu raf'ihi apa dia? Ad-dhammah. Masih dhammah zahirah ke dhammah muqaddarah? Zahirah lah jelas yang tengah tu kan. Janganlah pula dhammah muqaddarah. Baik, okey. Okey, nampak jelas jadi nak dekat ana tadi. Ana dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli ar-raf'i mubtada. Okey, baik. Kita balik pada asal. Wa nahnu qaimuna. Nahnu sama juga dia mubtada tapi jangan i'rabkan dia sebagai mubtada terus. I'rab hak dia yang dia lebih aula. Apa dia? Dia dhamir. Dhamir mabni ala ad-dhamm fi mahalli ar-raf'i mubtada. Qaimuna khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Wa ma ashbaha dhalika. Wa aqulu. Siapa yang kata pula? Syarih kita kan. Syarih kita iaitu Syekh Muhammad Muhyiddin. Yang qasimu al-mubtada ila kismaini. Al-awwal al-zahir was-sani al-mudmar. Biji sama je. Wa qad sabaqa fi babil fa'il ta'rifu kulli min al-zahiri wal-mudmar. Jadi pengarang kita dia kata cerita dah kan panjang lebar semasa tajuk fa'il. Kan? Jadi yang zahir tu jelas nampak selalu. Famisalul mubtada iz-zahiri Muhammadun. Nampak Muhammadun? Nampak jelas selalu Muhammadun. Isim marfu'. Kan? Muhammadun Rasulullah. Khabar pun jelas Rasulullah. Wa Aisyatu ummul mukminin. Aisyatu mubtada situ jelas selalu nampak dia marfu'. Kan? Dengan baris depan tu kan. Wal mubtada al-mudmar isna asyara lafzan. Jadi dia akan berulang balik apa yang kita syarah tadi tapi tak apalah ya. Ulang balik kali apa kan? Al-awwal ana lil mutakallim al-wahid nahu ana abdullah. Ustaz akan baca sajalah ya. Wasani nahnu lil mutakallim al-mutaaddid au al-wahid al-mu'azzim nafsahu. Nahnu qaimuna. Jadi ana dengan nahnu untuk al-mutakallim. Asalis anta lil mukhatab al-mufrad al-muzakkar nahu anta fahimun. Warabi anti lil mukhatabah al-mukhatabah al-mufradah al-muannasah nahu anti muti'atun. Wal khamisu antuma lil mukhatabaini muzakkaraini kana au muannasataini. Ini yang kadang-kadang kita dapat 12, kadang-kadang kita dapat 14. Sebab sama ada muzakkar atau muannas dia sama saja. Antuma. Nahu antuma qaimani wa antuma qaimatani. Jadi kita tahu daripada qaimani dan qaimatani, antuma yang pertama adalah lelaki muzakkar, antuma yang kedua adalah muannas perempuan. Wasadis antum li jam'iz dzukuril mukhatabina. Nahu antum qaimuna. Wasabi antunna li jam'il inasi al mukhatabat. Nahu antunna qaimatun. Jadi daripada nombor 3. Nombor 1 dan 2 untuk al-mutakallim. Al-mutakallim maksudnya apa? Al-mutakallim. Kata ganti diri yang pertama. 3 sampai ke 7 ini untuk kata ganti diri yang kedua. Kan? Untuk huwa pula. Wasamin huwa lil mufrad al-ghaibu al-muzakkar nahu huwa hadirun. Wattasi' hiya lil mufradah al-ghaibah al-muannasah nahu hiya musafirah. Wal ashir huma. Ini yang membezakan antara 12 dan 14 tadi. Lil musanna al-ghaib mutlaqan muzakkaran kana au muannasan nahu huma qaimani wa huma qaimatani. Jadi daripada khabar ini kita tahu huma yang pertama adalah muzakkar, huma yang kedua adalah muannas. Wal hadi ashar hum li jam'i az-zukuri al-ghaibina nahu hum qaimuna. Wasani ashar hunna li jam'il inasi al-ghaibat nahu hunna qaimatun. Jadi daripada nombor 8, 9, 10, 11 dan 12 ini kata ganti diri yang ketiga. Jadi kalau kita nak hafal ikut cara kita pun tak ada masalah Yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jadi kita dah terbiasa sangat dengan cara kiraan seumpama itu, yang 14 itu tak ada masalah apa-apa. Sama saja kan? Sama saja. Wa idza kana al-mubtada'u dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan.
kama ra'aita. Jadi dhamir ini kalau kita ambil dalam tajuk dhamir, isim yang mabni, ada dhamir yang muttasil, ada dhamir yang munfasil. Yang muttasil tu pula ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur kan. Yang mufasil marfu' saja. Mufasil ada tak? Ada mufasil iyyaka, yang apa? Yang mansub pun ada kan. Jadi bila dia mubtada ni dia mesti munfasil. Dia tak ada muttasil kan. Dia tidak ada muttasil. Okey, baik. Jadi setakat ini cerita banyak fokus kepada mubtada. Jadi sedikit tambahan pada ustaz. Kan. Jadi di cerita sini zahir dan mudmar dicerita pasal dhamir saja. Selain pada dhamir, mubtada ni kadang-kadang dia datang dalam bentuk isim yang mabni kan. Isim yang mabni. Semua isim mabni boleh jadi mubtada kan. Contohnya isim isyarah. Haza. Haza. Kita bisa satu contoh kan. Haza talibu mujtahidun. Mujtahidun. Baik. Baik. Haza kat sini dia lebih kurang lah. Nak kata sama dia tak sama dengan ana kan. Kita warna merah kat dia. Nak beritahunya dia bila kita i'rabkan dia haza ni kalau kita i'rabkan dia haza, kita akan i'rabkan dia dia dulu. Sebab dia isim mabni, kita beri i'rab isim mabni dulu. Dia adalah ismu al-isyarah. Ismu al-isyarah. Al-isyarati. Dia bila dia isim isyarah dia mabni kan, mabni ala apa? Haza. Kita ambil kaedah mudah kita tengok pada alif tu baris mati, mabni ala as-sukun. As-sukun. Barulah kita ambil fi mahali. Kita copy paste tak apalah. Fi mahali ar-raf'i mubtada. Sengaja Ustaz copy paste ni supaya antum boleh tengok kan. Tu dia paste. Fi mahali ar-raf'i mubtada. Habis tu at-talibu jadi apa pula? At-talibu dia jadi badal. Badal pada haza, badal kepada marfu'. Mujtahidun itu yang jadi khabar. Jadi Ustaz nak beritahunya begitulah kan. Jadi bukan dhamir saja yang mabni kan. Isim isyarah. Isim isyarah boleh jadi mubtada. Isim mausul. Boleh tak isim mausul jadi mubtada? Boleh. Allazi fil fasli mujtahidun. Contohnya kan. Allazi fil fasli mujtahidun. Jadi allazi situ adalah mubtada. Tapi kita tak terus i'rabkan dia sebagai mubtada. Sebab apa? Sebab sifat dia sebagai mabni tu kuat. Ismu al-mausul mabni ala as-sukun. Kan? Jadi samalah juga isim isyarah, isim istifham, isim asyarti. Kemudian kita panggil apa tu? Al-adad al-murakkab dan sebagainya. Semuanya boleh jadi mubtada. Kan? Baik. Khabar pula. Yang ini yang biasa kalau Ustaz mengajar, Ustaz akan buat ayat kan. Baik, dengar ya. Wal khabaru kismani. Baru je Ustaz beritahu kepada pelajar Ustaz kan. Jenis khabar 2 betul. 3 betul juga. 4 betul. 5 pun betul juga. Tengok bagaimana entum kita panggil membahagi-bahagikan dia. Jadi sekarang ni pembahagian besar terlebih dahulu. Wal khabaru kismani. Khabar itu ada 2 bahagian. Mufradun wa ghairu mufrad. Jadi dipecah 2 dulu atas tu. Kan? Mufrad dengan ghairu mufrad. Fal mufradu nahu zaidun qaimun. Jadi yang contoh-contoh di atas tu semua mufrad belaka. Zaidun qaimun, zaidani qaimani, zaiduna qaimuna. Mufrad sini bukan maksudnya satu yang bukan 2 dan 3. Mufrad sini maksudnya bukan jumlah, bukan syibhu jumlah. Nanti syarih kita ada cerita nanti insya-Allah. Wa ghairul mufrad arba'atu asya. Nampak tak? Dipecah dulu mufrad ghairul mufrad. Yang ghairul mufrad tu pula baru pecah kepada 4. Jadi 1 campur 4 5. Kan? Baik. Al-jaru wal majruru waz zarfu wal fi'lu ma'a fa'ilihi wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nahu qaulika Zaidun fid dari wa Zaidun 'indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Jadi nanti Ustaz beri ayat yang lebih mudah untuk kita hafal insya-Allah.
Jadi kita baca syarih dia supaya lebih tepat lagi. Wa aqulu, syarih yang qasimu al-khabaru ila qismaini. Pembahagian besar dulu. Khabar itu terbahagi kepada dua. Al-awwal khabarun mufrad. Yang pertama khabar mufrad. Sekali lagi, mufrad sini bukan maksudnya satu. Mufrad sini maksudnya ada kat bawah tu. Wasani khabarun ghairu mufrad. Yang kedua khabar bukan mufrad. Dengar betul. Wal muradu bil mufrad huna. Kita biasa dengan mufrad kan satu kan. Baik, mufrad kat sini maksudnya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Hafal lah ni. Kan, dalam tajuk anwa al-khabar, mufrad sini maksudnya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bukan jumlah dan bukan syabih bil jumlah. Jadi contoh-contoh yang kita ambil sebelum ni, yang atas-atas ni, semua khabar mufrad. Kan? Semua khabar mufrad belaka. Khabar mufrad maksudnya khabar yang kita boleh i'rabkan dia begitulah. Khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif. Khabar marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Macam tu. Kan? Jadi yang itu khabar yang bukan jumlah, khabar yang bukan syibhu jumlah. Jadi mufrad bukan maksudnya satu kat sini. Jangan tertukar dengan mufrad musanna jamak tu. Mufrad musanna jamak boleh satu, dua dan lebih daripada dua. Kan? Mufrad sini maksudnya ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Nahu qaimun min qaulika Muhammadun qaimun. Kalau musannakan dia Muhammadani qaimani, Muhammaduna qaimuna. Kesemua khabar situ adalah khabar mufrad. Wa ghairu mufrad pula naw'ani, jumlatan wa shibhu jumlah. Sini yang khabar ada tiga jenis. Mufrad, jumlah, shibhu jumlah. Kan? Jadi cara kita bagi kan, cara kita bagi. Ada orang bagi tu ada kan. Betul belakalah. Kan? Baik. Wa ghairu mufrad pula ada dua, jumlah dan shibhu jumlah. Wal jumlah pula naw'an, jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Fal jumlah al ismiyah hiya ma ta'allafat min mubtada' wa khabar. Itu yang pengarang kita sebut mubtada', mana dia? Wal mubtada' ma'a khabarihi. Kan? Jadi jumlah ismiyah memang kita selalu ingat kan. Jumlah ismiyah mubtada' khabar. Jumlah ismiyah mubtada' khabar. Nahu abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Nampak ayat sini kan? Ayat ini dalam ayat ini ada ayat. Dalam ayat yang utama Muhammadun abuhu karimun ada yang lain. Abuhu karimun ni sebenarnya satu ayat. Kan? Abuhu karimun. Ayahnya seorang yang mulia. Ayah siapa? Ayah Muhammad. Muhammad ayahnya seorang yang mulia. Itu ayat panjang dia. Ayat pendek dia, ayahnya seorang yang mulia. Dalam ayat yang panjang tu ada pula ayat yang lain. Dan ayat itu adalah khabar kepada Muhammadun. Wal jumlah al-fi'liyah ma ta'allafat min fi'lin wa fa'il aw naibuhu nahu safara abuhu min qaulika Muhammadun safara abuhu. Muhammadun safara abuhu. Wa nahu yudrabu ghulamuhu min qaulika Khalidun yudrabu ghulamuhu. Baik. Jadi selepas daripada mubtada ada fi'il. Yang penting ada fi'il. Bila ada fi'il tu akan jadilah jumlah fi'liyah. Akan jadi jumlah fi'liyah. Termasuklah kalau kita kata Muhammadun qama. Muhammadun qama. Qama Muhammadun fi'il fa'il. Muhammadun qama, Muhammadun mubtada. Qama tu fi'il. Lepas dia ada pula dhamir kan. Dhamir tu jadi fa'il. Fi'il fa'il tu pula khabar kepada mubtada. Jadi kita ambil sini contohnya Muhammadun safara abuhu. Safara abuhu satu ayat. Ayat dalam ayat. Begitu ayat dalam ayat. Dan juga Khalidun yudrabu ghulamuhu. Yudrabu ghulamuhu ni satu ayat yang lain. Kan? Ayat panjang dia Khalidun, Khalid. Gulam ni kita kata zaman dulu kan dia ada hamba kan. Jadi biasa kita guna perkataan gulam ni untuk hamba lah. Tapi zaman sekarang tak ada hamba, kita terjemahkan sebagai pembantu. Khalid pembantunya telah pun dipukul. Begitu kan? Bolehlah. Okey, baik. Dengar ya. Fa in kana al-khabaru jumlatan fala budda lahu min rabit.
Mesti cari robit dia. Kita cari ni bukan apa, untuk latihan je lah ya. Bila kita dah biasa tu tak ada masalah dah. Ya robituhu bil mubtada' imma dhamirun ya'udu ilal mubtada' kama sami'ta wa imma ismun isyaratun nahu Muhammadun hadza rajulun karimun. Muhammadun hadza rajulun karimun. Jadi dia kata rabit ni tapi yang banyak berlakunya dhamir lah. Dhamir. Tapi kadang bukan dhamir saja, isim isyarah juga boleh jadi rabit. Contohnya Muhammadun hadza rajulun karimun. Hadza rajulun karimun ni satu yang lain kan. Adalah khabar kepada Muhammadun. Okey, baik. Jadi sekarang ni jumlah kan. Jumlah ada ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Khabar kepada mubtada'. Kadang-kadang khabar datang dalam bentuk syibuh jumlah. Wa syibuhul jumlah naw'ani aidan. Al-awwal al-jawa wal majru. Nahu fil masjid min qaulika aliyun fil masjid. Ni satu ayat kan. Mana khabar dia? Fil masjid khabar dia. Fil masjid ni khabar dia. Wasani al-zarf. Al-zarf ni biasanya kita lah ustaz-ustaz kat Malaysia kita buat gurau. Kalau jar dia ada majrur, kalau zarf dia ada mazruf. Mazruf tu salah dia tak ada mazruf kan? Dia tak ada mazruf. Cuma kita buat gurau lah kan, buat gurau. Senang ingat. Jar majrur, zarf mazruf. Tapi kalau kita sebut tu kita kena beritahu lah. Buat gurau je kan supaya orang faham. Nanti orang ingat ada semua mazruf kan? Sebab memang betul ada setengah pelajar mungkin dia tak dengar ustaz sebut nak bergurau sahaja tu. Jadi dia peganglah jar majrur, zaraf mazruf. Sedangkan penggunaan mazruf itu tidak tepat ya. Okey. Nahu fawqal wusni min qaulika at-ta'iru fawqa al-wusni. Jadi yang pertama ni jar majrur, yang kedua zaraf. Zaraf selepas zaraf itu kita panggil mudhafun ilaih. Sebab tu al-wusni ya, al-wusni tu mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Wa min zalika ta'allam wa min zalika ta'lamu anna al-khabara 'ala at-tafsil khamsatu anwa. Jadi kesimpulannya pusing-pusing kat mana pun anwa al-khabar tu ada 5 kan, ada 5. Habis yang kata 2 tadi betul juga. Pecahan besar mufrad ghairu mufrad. 3 mufrad, jumlah, syibuh jumlah. 4 macam mana dibagi? Mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, syibuh jumlah. Macam tu. Kan? Tapi kalau nak mudah ingat, kita ambil yang 5 lah senang. Macam yang pengarang kita kata ni. Kan? Baik, apa dia? Mufrad yang pertama. Yang kedua jumlah fi'liyah. Yang ketiga jumlah ismiyah. Yang keempat jar majrur. Yang kelima zaraf. Senang insya-Allah kan. Okey, wa min zalika ta'lamu anna al-khabara 'ala at-tafsil khamsatu anwa. Daripada sini kamu tahu bahawa khabar itu kalau secara terperinci ada 5. Apa dia? Yang pertama mufrad. Apa dia mufrad? Mufrad maksudnya laisa bi jumlah wala shibhu jumlah. Kan? Baik. Wa jumlah fi'liyah. Ini yang kedua. Macam mana tu? Jumlah fi'liyah. Wa jumlah ismiyah. Wa jama' al-majrur wa zarf. Jadi ada 5 sekali. Jadi senang cerita hafal 5 ni lah. Kan? Hafal tafsir lalu. Jadi hak 5 ini insya-Allah rasanya pengarang kita tafsirkan lagi tak? Kita tunggu bawah sikit ya. Kalau pengarang kita tak tafsirkan, ustaz akan tafsirkan. Tak ada dah. Habis dah. Jadi sebenarnya mubtada khabar ni ceritanya panjang. Jadi pengarang kita pendekkan je, mudah je kan. Satu malam dah habis mubtada khabar. Ya. Jadi harapan ustaz kita ambil ya, kita rajinlah ya, kita boleh belajar ni, lepas tu kita buat latihan ni. Kan? Baik. I'rab Muhammadun qa'imun. Ustaz i'rab banyak kali kan. Muhammadun dengan mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Qa'imun khabar marfu' wa alamatu raf'i dhammah zahirah. Jadi kadang-kadang tambahan-tambahan itu tak ada masalah. Sebut pun tak ada masalah, tak sebut pun tak ada masalah. Man, baik. Muhammadun hadara abuhu. Jadi kita bacalah i'rab dia. Ayat-ayat yang berbeza-beza ini insya-Allah dia akan
akan menjelaskan lagi, menerangkan lagi insya-Allah. Jadi minggu depan Ustaz akan ulang sekali lagi tajuk ini, khususnya pada tajuk Anwa' al-Khabar, insya-Allah, supaya kita kata dia clear molek lah senang cerita kan. Ustaz selalu ulang ayat tu dan Ustaz percaya kan, seseorang yang betul-betul faham mubtada khabar, dia seakan-akan pegang jalan utama tu. Kalau dia pegang jalan utama, highway tu insya-Allah tak sesat. Mana-mana sekalipun balik cari jalan ke highway. Kan? Dia kenal highway tu, pusing kat mana pun kalau tu bagi orang yang bawa kereta kan, tanda ke highway tu sentiasa ada. Pusing-pusing kat mana, tanda kat highway. Balik pada highway. Daripada highway tu nampak, ini ke utara, ini ke selatan. InsyaAllah. Kan? Jadi dalam Nahu, insyaAllah, pegang betul-betul mubtada khabar, insyaAllah. Dia akan jumpa, kan? Dia akan jumpa jalan. Sebab tujuan belajar Nahu ini, kan? Kita boleh baca ni, Muhammadun Qa'imun. Kita tak baca Muhammadan Qa'iman. Kita tak baca Muhammadin Qa'imin. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu Muhammadun mubtada, Qa'imun khabar. Kan? Jadi bila mari banyak-banyak tu, kadang-kadang kita tak tahu macam sini kan. Bayin al-mubtada'. Al-mubtada' sini nak baca macam mana? Adakah al-mubtada'u, al-mubtada'a, al-mubtada'i? Kan? Sebab itu bila kita belajar lagi dan lagi, kita akan tahu bayin fa'il. Kan? Fa'il dia dhamir mustatir, anta. Jadi mubtada' akan jadi maf'ulun bih kat sini. Kan, maf'ulun bih mansub. Sebab tu kita baca bayin al-mubtada'a wal khabara. Khabara dia dah bagi baris. Kan, sebab apa khabara ini dia tabik kepada mubtada'. Kan, jadi step by step yang kita belajar tu, kita belajar lagi dan lagi, tu ulang dan sebagainya. InsyaAllah ini yang membantu kita membaca buku-buku Arab dengan bacaan yang betul. Kan, dan kan kita dikan insyaAllah pelajar-pelajar bidang agama, dan hatta kalau bukan pelajar bidang agama sekalipun, kita ni sebenarnya bahasa Arab ini sangat istimewa, bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah kan. Jadi takkanlah kita tak nak membaca dengan betul dalam bahasa Arab kan. Sebab itu belajarlah kan, belajarlah nahwu, belajarlah saraf kan, belajarlah nahwu, belajarlah saraf. Jangan rasa jemu kan, sekali belajar tak ingat, tak apa, belajar lagi. Tak ingat, tak apa, belajar lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri ingat pada kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah. Jazakumullah khairal jazak kepada yang bersama Ustaz secara langsung pada malam ini. Yang tak secara langsung tu dah 3 minggu Ustaz belum upload dalam YouTube. InsyaAllah Ustaz akan cuba upload dalam masa terdekat, insya-Allah. Semoga apa yang kita ambil pada malam ini akan memberi faedah kepada kita kan, memberi faedah kepada kita, kepada kehidupan kita, dan menjadi asbab kepada kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Baik, kita tutup dengan tasbih, kafarah dan surah al-asli. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazak.